Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah saya, Puan Zuriati, kerana telah memberikan tugasan yang menarik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan seperjuangan saya kerana telah bertungkus lumus untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Di sini saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Siti Sofia Balkis binti Cik Zawawi, KBJ 221510320. Nur Imani Dania binti Muhammad Azman, KBJ 221510323. Nur Alia Natasha binti Adnan, KBJ 221510318. Nur Syamsina binti Nur Azam, KBJ 221510325. Siti Zuhairah binti Zulkifli, KBJ 221510329. Ika Natasha binti Abdullah, KBJ 221510310. Potensi aksi. Apa itu potensi aksi? Potensi aksi adalah aliran ion positif dan negatif yang bergerak di dalam membran sel. Impuls ia dimulakan apabila terdapat perasangan pada hujung saraf atau neuron lain. Seterusnya, penghantaran impuls ini iaitu potensi aksi akan melibatkan pergerakan ion melalui membran plasma dengan menggunakan pump melalui pengangkutan aktif. Seterusnya, potensi aksi ini akan menghasilkan perbezaan cas antara luar dan dalam membran. Kemudian, proses ini melibatkan ion sodium, natrium iaitu ion utama pada luar sel dan ion potasium, kalium iaitu ion utama dalam sel. Perkara ini berlaku jika ada perbezaan antara ion natrium dan kalium. Proses ini akan berlaku di bahagian akson yang terdedah seperti non-off barrier. Dapat tiga keadaan utama iaitu resting potential, potensi aksi dan refractory period. Seterusnya, saya akan menerangkan proses berlakunya polarisasi. Polarisasi ialah proses di mana sel saraf tidak menerima rangsangan. Ia juga dikenali sebagai resting potential. Ini bermaksud neuron dalam keadaan rehat. Pintu bagi ion natrium tertutup dan bagi ion kalium tertutup. Akson ini di luarnya positif dan di dalamnya negatif. Biasanya, membran plasma berada dalam keadaan rehat dan neuron motor dikekalkan pada negatif 70 mV dengan kepekatan natrium yang lebih tinggi di luar dan kepekatan kalium yang lebih tinggi di dalam. Seterusnya, potensi aksi. Potensi aksi terbahagi kepada dua iaitu fasa dipolarisasi dan juga fasa repolarisasi. Yang pertama, fasa dipolarisasi. Fasa dipolarisasi ialah fasa di mana mula tercetusnya stimulus ataupun rangsangan. Di fasa ini, pump natrium terbuka dan natrium masuk ke dalam sel dan telah menyebabkan dalam sel menjadi kurang negatif. Manakala pump kalium pula tertutup. Threshold pula adalah proses penghantaran impuls. Nilai keupayaannya adalah antara negatif 55 hingga negatif 50 mV. Tindakan ion pada fasa ini adalah sangat cepat iaitu per milisaat. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada fasa repolarisasi. Seperti yang kita tahu, potensi aksi terbahagi kepada fasa dipolarisasi dan fasa repolarisasi. Maka, fasa repolarisasi adalah pecahan daripada potensi aksi. Ianya berlaku apabila injap ion kalium dibuka dan injap ion natrium ditutup, menyebabkan pergerakan ion kalium bergerak keluar dan menjadikan sel semakin negatif di luar. Fasa depolarisasi juga dikenali sebagai fasa di mana akson telah menerima rangsangan. Sebaliknya, pada fasa ini, injap ion natrium telah tertutup, menjadikan tiada pergerakan ion natrium. Pada masa ini, ion natrium kekal pada keadaannya. Tetapi, dapat dilihat bahawa kedudukan ion ketika ini tidak sama seperti kedudukan ion pada keadaan rehat, iaitu resting potential. Jika merujuk kepada graf pula, dapat dilihat bahawa action potential berlaku apabila mencapai threshold, iaitu puncak di mana tercetusnya stimulus pada nilai negatif 55 hingga negatif 50 mV. Maka, kita dapat lihat di sini graf untuk fasa depolarisasi lebih menurun ke bawah untuk menunjukkan sel kembali negatif atau sedang mempolarisasi membran kembali. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang fasa refractory period. Proses refractory period ini merupakan proses mengembalikan polarisasi membran iaitu repolarisasi kepada keadaan rehat. Pada fasa refractory period ini, terjadinya juga hyperpolarization. Hyperpolarization ini disebabkan oleh pump kalium yang terbuka lebih lama menyebabkan lebih banyak ion kalium yang keluar dari dalam sel
yang menjadikan keadaan dalam sel menjadi terlalu negatif dan terjadi hyperpolarization dengan tenaga keupayaan negatif 80 mV. Rajah ini menunjukkan pergerakan ion kalium yang keluar dari dalam sel. Semasa refractory period juga, akson tidak dapat menerima sebarang stimulus atau perangsangan. Pada hujung fasa refractory period, semua pump akan tertutup, menyebabkan semua ion kalium dan natrium kembali ke tempat asal iaitu resting potential. Saltatory conduction pula merupakan potensial asing yang hanya berlaku di bahagian node of Ranvier sahaja dan akan melompat untuk ke node seterusnya sahaja. Rajah ini menunjukkan node of Ranvier yang melompat dari satu node ke satu node.